Sekadar respon awal kepada bajet 2025 yang telah dibentangkan oleh Yang Berhormat PFX kita dalam sehari dua ni. Sehari ni hari Ahad, mana 2 hari lepas lah pada hari Jumaat petang kan. Saya tak dapat ikuti sepenuhnya dan mungkin lepas lebih kurang sejam yang terakhir tu saya dapat ikut, tapi lebih kurang lah baca news lebih kurang. Umumnya saya boleh simpulkan ialah bajet yang terbesar, 421 bilion, yang banding yang sebelum ni 300 lebih, dekat 4 bilion juga lah, dekat 400 bilion juga. So benda tu bagi saya common, biasalah setiap kali perbentangan bajet dia akan meningkat. Sebabnya memang bila berlaku perkembangan ekonomi, kos akan perbelanjaan akan meningkat dan kita mengharapkan pendapatan pun meningkat juga sebenarnya lah. So untuk nak tengok besar tak bajet tu, dia bukan indikator yang utama, tapi saya kira yang lebih signifikan adalah berapa besar yang dibelanjakan dan berapa besar pendapatan dapat balik, dan defisit tu menjadi kayu ukur yang sepatutnya yang dilihat. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, macam saya katakan tadi, saya tak dapat tengok keseluruhannya, tapi seperti biasa kementerian yang tertinggi ialah Kementerian Pendidikan, 60 bilion lebih kurang macam tu. Dan kedua seperti biasa juga Kementerian Kesihatan, 45.3 bilion. Okey, tu pun sama dengan kementerian lain pun saya nampak lebih kurang macam tu. Maknanya ranking tu lebih kurang sama lah. Okey, so bagi saya tu bukan isu yang besar sangat. Mungkin kalau detail mungkin ada isu lah yang mungkin dia bincangkan lebih detail, tapi umumnya kita rasa benda tu okey, normal lah, tak perlu nak tekak banyak sangat. Cuma bagi saya lah sebagai rakyat Malaysia, yang saya agak tidak selesa bila mana disebutkan tentang subsidi petrol 95 dan juga subsidi kepada anak-anak yang bersekolah di sekolah, saya tak pasti detail ni macam mana, sekolah awam kerajaan bawah KPM sekali ke, dan ada termasuk IPTA ke, adakah termasuk sekali. Okey, tentang subsidi petrol ni, umumnya memang saya setujulah. Kalau ikut dulu kata kepada maha kaya tak perlu dapat subsidi petrol, mereka kena bayar harga sebenar, market price yang sebenar, yang tanpa subsidi. Umumnya saya setuju. Begitu juga anak-anak orang kaya ni, okey, tak boleh subsidi ni lah. Yang kata mereka yang top 15 kena bayar sendiri, saya tak sure kalau ikutkan dalam kepala saya, dan umum bukan saya, kalau kita tanya pada masyarakat keseluruhannya, yang kita orang-orang marhain yang bukan berduit sangat ni, yang makan gaji bulanan, and then cukup bulan dapat gaji, ujung bulan kalau ada simpanan sikit, lepas tu selebihnya majoriti kita akan belanjakan, dan kadang-kadang kita perlu rasa ada side income ataupun sikit kata investment dalam perkara tertentu untuk lasting kita punya financial. Saya rasa umumnya kalau nak kata top 15 tu masyarakat biasa, sepatutnya taklah. Sepatutnya top 15 ni merujuk pada masyarakat yang lah dalam bank diorang berkepuk-kepuk duit, yang tak tahu buat apa, sampai tak tahu boleh apalah, belilah kereta Tesla untuk jalan-jalan, sekadar jalan-jalan harian, and then beli motor besar untuk just sekala pakai. Yalah, macam kita tahu lah, setengah orang sampai kat rumah 5-6 kereta yang dia tak tahu nak guna duit apa, tak tahu nak guna duit untuk apa, dan dia boleh spend untuk benda-benda macam tu lah. And then dah beli rumah kat sana sini, okey, ni rumah peranginan. Bagi saya, untuk define top 15 yang mereka tak perlu dapat subsidi sepenuhnya, saya setuju. Tetapi kalau katakan top 15 ni nak kata orang yang makan gaji, walaupun yalah, macam contohnya hari ni kalau guru-guru penjawat awam, utama yang senior-senior, mungkin gaji dia 8,000, 9,000, and then plus suami isteri kerja dapatlah lebih kurang belasan ribu bulan-bulan. Katakan 88, 16 ni nak dikira top 15, bagi saya tak patut. Sebab lah, saya rasa kalau benda ni tak payah cakap pun, masyarakat kita maklum lah bahawa 16,000 untuk 3-4 orang anak, rumah kena bayar komitmen bulanan, tak kisah sewa atau beli, and then kereta, makan, minum, sebagainya. Benda kita sebenarnya tak banyak lebihan surplus untuk kita simpan.
Jadi untuk golongan ni dinafikan subsidi petrol, subsidi sebagainya. Bagi saya itu bukan tindakan yang betul. Okey, berkenaan yang kedua pula yang kata bahawa top 15 kena tanggung sendiri anak dia, tanggung sendiri anaknya untuk sekolah. Kalau katakan termasuk juga sekolah bawah KPM dan tak ada subsidi untuk dia lagi. Saya rasa benda tu pun tak wajar, sebab macam saya kata tadi, kita nak define macam tu tak sesuai. Tapi kalau katakan saya sekolah sekolah rendah kebangsaan, lepas tu sekolah menengah pun sekolah bawah kerajaan sebagainya. Saya boleh katakan umumnya kalau kita nak sebut tentang status sosial, status ekonomi mak ayah kita yang waktu sekolah dulu, mana kita budak sekolah, asal ayah, status mak ayah kita tak ada lagi anak, tak ada, kita umumnya kita tahu bahawa ada mak ayah di kalangan kami yang pelajar ni yang maha kaya, super kaya, maknanya pergi asal cuti sekolah, pergi bercuti luar negara. Lepas tu mereka ni ada rumah villa kat mana-mana. Lepas tu mak ayah datang dengan Mercedes, sejak datang dengan apa benda Porsche dan sebagainya. Tak ada benda tu. Saya boleh katakan anak-anak orang kaya, mereka tak hantar anak mereka ke sekolah kebangsaan, sekolah rendah kebangsaan sebagainya. Mereka ni hantar anak-anak mereka ke sekolah antarabangsa. Mereka tak tengok pun sekolah kerajaan. Saya simpul macam ni lah. Saya dibesarkan 80-an, 90-an, 2000. Kita, apa yang berada dalam kepala kita, ditanam, yang kita nampak, yang anak-anak hantar anak-anak luar negara ni, anak menteri lah, anak raja lah, macam tu lah. Kita anak orang biasa ni sekolah kerajaan je lah. Cuma lately ni lah ada sekolah agama yang private school, tapi kos dia pun dah 200-300 sebulan, yang kita rasa okey lah. Tapi kalau katakan nak subsidi tarik di sekolah kerajaan, mak bapak kena bayar harga yang penuh. Saya tak tahu apa sebenarnya detail yang kerajaan nak buat, tapi kalau itulah satu yang tak selesa lah. Tapi apapun, kita tunggulah apa yang akan di-announce. Saya yakin apa yang dibentang ni sekadar berpentangan, tapi sama dia dah ada detail belakangnya, siapa perlu, siapa tak perlu, saya pun tak tahu. Dan saya mengharapkan dan mungkin mengharapkan keyakinan bahawa penentuan siapa dapat subsidi tak subsidi ni betul-betul menggunakan sistem padu. Dan memang kita dimaklumkan sistem padu ni dia bukan sekadar merujuk kepada jumlah pendapatan, tetapi dia juga merujuk kepada pelbagai faktor lain lah. Macam kita sebut misalnya multi dimension criteria, berapa jumlah pendapatan, isi rumah, lepas tu tinggal di mana lokasi mereka tinggal, keluarga dia tinggal, berapa orang tanggungan, anak dan sebagainya. Lepas tu harta yang mereka dah ada, berapa jumlah kereta, rumah, nak mengira jumlah tanggungan lah. So kalau betul lah, janganlah simply kau gaji sekian, jumlah gaji sekian, kau masuk kategori. Tak boleh macam tu lah. Bukan, saya bukan cakap untuk diri saya, tapi saya yakin benda ni diucapkan oleh majoriti rakyat Malaysia, sebab kita rakyat marahan lebih kurang sama saja. Dia plus minus tu lah. Tapi kalau nak define maha kaya, bukan kepada satu nombor T15, top 15 dan sebagainya, tapi lihat kepada orang kata surplus kewangan yang mereka betul-betul dah banyak lah, yang kita boleh katakan mereka tak tahu buat apa, so mereka guna duit dia untuk untuk kehidupan mereka yang pelbagai, kereta, rumah pelbagai yang sampai kita unnecessary. Ni baru kategori maha kaya. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.